kita semua kenal dengan Ustaz Abid Liu dan kita tahu apa yang dilakukan Ustaz Abid Liu. Okay, satu Malaysia dah tahu dah. Jadi saya nak tanya ni, apakah fungsi pusat-pusat zakat ni dalam negara kita ni dan juga kebajikan, jabatan kebajikan dalam Malaysia ni? Apakah benda yang korang buat ni? Kan? Macam mana Ustaz tu boleh jumpa setiap pelusuk ni, daerah ni orang-orang susah? Dia bantu pula tu sampai selesai masalah. Kan? Tapi macam mana, apa fungsi ni? Jabatan kebajikan ni. Lepas tu pusat-pusat zakat ni. Minta duit apa semua, bayar zakat. Tapi zakat tu terperuk dekat dalam tu. Pengarah zakat, pengarah jabatan kebajikan ni korang buat apa? Apa fungsi korang ke atas? Okey, saya nak jawab sikit isu yang dimuat naikkan oleh Bro Mr. J dalam TikTok beliau. Sebelum tu, salam GGMU bang Mr. J. Kita sama-sama tim Red Devil, tapi sama tim bukan bermakna saya sokong dengan apa yang abang cakapkan. So dalam video saya kali ni, saya akan terangkan serba sedikit dan jawab salah faham orang ramai terhadap badan pungutan zakat ataupun jabatan-jabatan majlis-majlis agama. Isu agihan zakat ni lama dah jadi polemik yang sangat hangat diperkatakan. Kalau korang kenal Ustaz Wan G. Hussein, dia antara orang yang agak lantang bercakap pasal pusat zakat. Antara lainnya Mufti Perlis Dr. Mazhar pun pernah viral dulu mempertikaikan ke mana perginya duit zakat. Video awal-awal yang saya tunjuk tadi pun antara salah satunya. Saya tak tunjuk video penuh dia, tapi korang sendiri boleh agak lah apa yang abang Mr. J tu cakapkan. Okey, saya nak tekankan kat sini ada beberapa dakwaan atau tuduhan yang dilemparkan kepada badan pusat zakat dan saya cuba jawab satu persatu. Tapi sebelum tu, saya perkenalkan diri saya dulu. Saya Muhammad Safwan bin Abdul Rahman, bekerja sebagai kerani di sebuah masjid di Kuala Lumpur. Saya nak nafikan awal-awal, saya bukan macai pusat zakat. Mana-mana pusat zakat tak bayar saya untuk buat video ni. Tujuan saya buat video ni adalah nak bagi penjelasan kepada masyarakat di luar sana, menjawab dakwaan-dakwaan jahat oleh orang yang tidak bertanggungjawab dengan apa yang diorang sendiri katakan. Isu ni sebenarnya berkait rapat jugalah dengan Ustaz Abid Liu. Semua orang maklum bahawa Ustaz Abid Liu amat seorang yang gigih sekali memberi bantuan kepada orang-orang yang memerlukan. Kita semua rakyat Malaysia sedar Ustaz Abid Liu merupakan satu rahmat jugalah kepada rakyat Malaysia. Kita semua sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz Abid Liu dan kru-kru mereka. Memang pantas buat kerja dan tim-tim media cukup lengkap. Pantas dan efisien update pergerakan Ustaz Abid Liu dalam media sosial. Ini satu langkah yang patut kita semua puji. Okey, bagi menjawab dakwaan-dakwaan tu, dakwaan yang selalu kita dengar yang pertama, agihan zakat dianggap lambat, banyak prosedur dan leceh. Jawapan dia, zakat adalah ibadah wajib yang mempunyai tata caranya. Salah satu tata cara yang perlu dititik beratkan adalah siasatan golongan yang ingin diberikan zakat. Yep, perlu buat siasatan. Saya ni duduk masjid tahulah macam mana rasanya hari-hari orang minta duit kecemasan lah, duit bantuan lah, duit minyak lah. Masa awal-awal musim PKP dulu tu, masjid saya ada buat pemberian bantuan berbentuk wang tunai sebanyak RM100. Kami khaskan untuk anak kariah masjid saya. Datang pula manusia entah dari mana, dari Sungai Buloh, Subang, yang dari luar negeri pun ada. Kita nak jaga kariah masjid kita, semestinya kita lebihkan anak kariah sendiri, betul tak? Kalau kita tak buat siasatan, siapa yang datang minta bantuan, penagih dadah pun nak minta bantuan. Minta duit nak beli barang dia. Patut ke? Ada pula yang jenis satu keluarga minta. Pagi ni anak dia datang minta. Petang kejap lagi, emaknya datang. Esoknya pula, bapak dia pula datang. Lusa tulat-tulat, pakcik-makcik semua datang. Tak ke kita dah menzalimi orang yang sepatutnya layak menerima bantuan? So, nak tak nak, badan pungutan zakat mesti kena buat satu SOP ataupun prosedur untuk siasat siapa yang datang minta bantuan. Saya banyak ambil tahulah sedikit mengenai perkembangan Majlis Agama Islam Negeri dan agensi mengurus zakat wilayah ni.
Apa yang saya dapati semuanya aktif lah mencari asnaf, mengagih bantuan, turun ke lapangan dan lain-lain. Tak dinafikan lagi, urusan prosedur permohonan memang tak adalah sepantas permohonan kepada NGO ataupun individu kerana ia melibatkan wang zakat dan audit. Isu-isu birokrasi tak adalah seteruk seperti yang di-viral-viralkan. Contohnya kita boleh tengok kat pusat pungutan zakat PPZ. Hanya perlu isi satu helai borang sahaja. Banyak sebenarnya kes-kes penipuan yang pura-pura nak jadi asnaf, pura-pura sakit dan macam-macam lagi lah nak ambil kesempatan ke atas badan zakat. Sebab itu agihan zakat ini perlu dilihat, disiasat dan diteliti dari segenap aspek. Dakwaan kedua bahawa pusat zakat tidak proaktif mencari fakir miskin. Taunya hanya duduk depan komputer goyang kaki je. Jawabnya, okeylah. Yang ini saya sebenarnya sikit geram lah. Orang yang selalu cakap buruk pada badan pungutan zakat ni, ada tak tengok Facebook ataupun laman sosial rasmi pungutan zakat? Ada tahu perkembangan tak? Sebenarnya diorang ni sendiri tak pernah pergi tengok laman sosial rasmi pusat zakat ke page rasmi Jabatan Agama ke. Saya boleh senaraikan Facebook yang aktif mencari para asnaf. Antaranya Facebook Jabatan Agama Wilayah Persekutuan Jawi. Di bawah Jawi pula tertubuhnya Jawi Food Bank. Kemudian Sekuat Jejak Asnaf Baitul Mal Mawib. Page Menteri Agama kita Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Tak cukup dengan itu, Jawi mewajibkan lagi masjid-masjid di Kuala Lumpur untuk agihkan bantuan di bawah program Musaadah COVID-19, Gerobok Rezeki. Pusat Zakat Selangor pun kuat sekarang ni agihkan bantuan. Selain badan zakat, agensi-agensi lain bawah Menteri Agama, Tabung Haji contohnya, Yapim, Yadim, Jakim, Jauhar dan Yayasan Wakaf Malaysia pun turun padang menghulurkan bantuan. Untuk pengetahuan korang, jumlah agihan zakat jauh lebih tinggi sejak pandemik COVID-19 ni bermula sekitar tahun lepas 2020. Banyak sebenarnya info yang boleh kita cari, maklumat semuanya di ujung jari. Nak tak nak je cari. Rujuk akaun Facebook Pusat Zakat. Banyak kat sana dipaparkan aktiviti Pusat Zakat dan agensi agama yang turun padang yang bekerja membela nasib asnaf. Saya sangat-sangat tak bersetujulah dengan kata-kata orang bahawa majlis agama ni hanya duduk depan komputer goyang kaki dan sebagainya. Orang yang bekerja di jabatan dan majlis agama ni ada peranan dia masing-masing. Kita kena faham, ada yang berhempas pulas depan komputer tu buat semakan, buat laporan, buat laporan agihan, sampai kadang-kadang mungkin diorang ni pun berpina mata depan komputer tu, depan kalkulator, kira itu ini, kira duit masuk, jumlah masuk, keluar masuk bantuan. Diorang ni semua manusia, bukan robot. Malah ada yang tertekan kadang-kadang sampai tertekan dengan masalah keluarga, tapi diorang sedaya upaya memberikan perkhidmatan yang terbaik. Tapi yelah, diorang ni, orang Jabatan Agama ni tak ada kru-kru yang boleh tolong ambilkan gambar di sebalik tabir. Orang tak nampak kerja-kerja orang Jabatan Agama ni. Dakwaan seterusnya, ada orang yang berpengalaman gagal memohon bantuan dari zakat dan ini dijadikan sandaran untuk orang tu salahkan pusat zakat. Dan juga marah dengan insiden tertentu yang sebelum ni yang melibatkan zakat. Okey, gagal dalam permohonan ini lumrah sebenarnya. Mana-mana agensi pun sama je. Bukan setakat zakat je. Okay? Pekeso ke KWSP, bank pun ada berhak menolak permohonan yang tak menepati syarat. Mungkin dokumen tak lengkap dan sebagainya. Mungkin ada salah satu faktor kenapa permohonan kita tak diterima. Dan ya, memang tidak dinafikan pusat-pusat zakat ada melakukan kesilapan dalam gerak kerjanya. Tapi sebenarnya tak adil lah kalau kita hukum kesalahan lama yang dah kita baiki, yang dah diperbaiki. Kita semua pernah buat silap. So, kesilapan yang kita buat tu kita baiki. Dan kita beri ruang juga kat orang lain untuk memperbaiki. Jangan jadikan isu besar yang tidak berkesudahan. Yang kadang-kadang isu-isu lama yang diulang siar balik. Okey, akhir sekali.
saya nak pesan sikit lah dekat Ustaz Abid Liu. Saya harap pesanan ni sampai ke Ustaz Abid Liu. Saya pesan je ya. Saya bukan nak tumpang glamour dia, bukan nak kecam dia, bukan nak tarik perhatian orang lain atas nama Ustaz Abid Liu. Kita sama-sama Islam, sangat sayang menyayangi. So atas dasar kasih sayang inilah saya nak pesan supaya pihak Ustaz Abid Liu untuk memperbaiki cara penyampaian maklumat di Facebook. Jangan kita terlalu kerap bermain dengan emosi ataupun play victim dengan ayat saya menangis, saya penduduk itu sebab, penduduk ini sedih dan sebagainya. Ini boleh menyebabkan timbul salah faham kepada pihak lain sebenarnya. Baru-baru ni Ustaz Abid Liu telah memuat naik status Facebook. Dikatakan dihalang oleh pihak berkuasa untuk menghulurkan bantuan di sekitar Pulau-Pulau Sempurna di Sabah. Apa yang berlaku sebenarnya ialah menurut laporan berita harian, kawasan itu sedang menjalankan perintah berkurung yang meliputi perairan Sandakan, Beluran, Kinabatangan, Lahad Datu, Kunak, Sempurna dan Tawau. Perintah berkurung ini berterusan sehingga 14 Februari 2021 untuk memastikan kawasan itu tidak dicerobohi pengganas yang mengancam keselamatan. Kumpulan-kumpulan pengganas Abu Sayyaf masih cuba nak ceroboh kawasan ini untuk melakukan penculikan dan lain-lain jenayah. Jadi, perintah berkurung ini dilaksanakan atas dasar keselamatan negara. Bukan sebab nak halang Ustaz Abid Liu atau Badan Kebajikan menghulurkan bantuan. So, Ustaz Abid Liu tolonglah berhenti buat status-status yang sebab sedih macam tu. Nanti orang ingat pihak berkuasa halang ataupun salah faham, menyebabkan orang ramai marah pihak berkuasa yang bertukus lumus menjaga keselamatan negara. Cuba cari jalan lain untuk hulurkan bantuan. Apapun, saya selalu doakan agar usaha Ustaz Abid Liu ni diberkati Allah. Hentikanlah posting yang boleh menimbulkan perspektif buruk kepada pihak polis dan tentera yang menjaga keamanan negara. Teruskan usaha Ustaz Abid Liu. Kami rakyat Malaysia sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz. Kami semua sayang Ustaz Abid Liu. Sekadar itu dulu ulasan dari saya. Saya harap video ni memberi jawapan kepada orang yang selalu tertanya-tanya. Ustaz Abid Liu ke sana ke sini bagi bantuan, sumbangan. Mana pergi jabatan ataupun majlis agama? Mana pergi pusat zakat? So, saya harap video ni juga memberi manfaat kepada semua. Doakan saya untuk saya terus maju jaya. Jangan lupa subscribe YouTube channel saya dan ikon loceng supaya tidak ketinggalan mengikuti video-video saya yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.